Hai, Hai, saya Naimatul Nazuha binti Bakar. saya Nur Fatih Amning binti Syarudin. Dan saya Nazihatul Amri. Dan kami akan membentangkan etika dalam aktiviti ekonomi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam bahasa Melayu, etika ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan moral yang menjadi pegangan seseorang individu. Okey, kalau mengikut Kamus Dewan, etika merupakan prinsip moral atau nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sesebuah organisasi. Okey, jadi kalau dalam bahasa mudahnya, ia adalah satu tingkah laku yang tertentu yang mana diamalkan oleh seseorang. Jadi, dari mana mulanya masyarakat kita ini mengamalkan amalan etika? Okey. Etika yang pertama dan yang tertua adalah etika yang dipelopori oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang berada di muka bumi ini, dan kemudian digunakan secara terus-menerus disambung oleh para rasul yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi junjungan besar Islam. Jadi sepanjang sejarah, etika barat sering kali menimbulkan kontroversi dengan teori yang ditimbulkan. Manakala Islam ini, etika yang diamalkan oleh Islam tidak pernah sekali bertentangan dengan mana-mana nilai kemanusiaan, sehingga ia dapat diterima oleh semua kalangan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada zaman sekarang. Oleh sebab itu, etika Islam ni dapat diterima oleh semua kalangan dalam semua agama, sebab sebenarnya ia sememangnya tidak bertentangan sama sekali dengan sifat-sifat manusia. Baik, dalam ilmu Islam, etika ini difahami sebagai al-akhlak ataupun al-adab ataupun al-adabiyah yang mempunyai matlamat untuk mendidik moral manusia. Jadi ulama Islam mendefinisikan etika dengan tajuk al-akhlak. Ibnu Miskawih, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi dan lain-lain juga banyak membahaskan masalah etika ini di dalam bawah tajuk al-akhlak. Jadi kita terus kepada perniagaan. Okey, apakah itu perniagaan? Jadi perniagaan ni macam yang semua tahu, dia adalah satu bentuk pusingan modal untuk mendapatkan keuntungan, dan perniagaan itu dikatakan satu cara untuk memperbesarkan modal. Jadi banyak sektor-sektor perniagaan itu seperti peruncitan, pemborongan, penghilangan dan banyak lagi yang diamalkan dalam aktiviti perniagaan. Jadi ia adalah juga salah satu daripada aktiviti sektor ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu, dalam Islam ramai para sahabat Rasulullah SAW yang telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Abdul Rahman. Antara faktor utama kejayaan mereka adalah mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak dalam perniagaan disebabkan mereka ini sentiasa berusaha dengan gigih dan berniaga mengikut etika perniagaan yang mana digariskan oleh Islam. Di dalam hubungan antara etika dan dunia perniagaan, Robi Chandra, seorang penulis buku, memberikan 4 ciri etika yang diamalkan, dan keempat-empat tersebut beliau menghuraikan semua ciri tersebut melalui kenyataan konsep-konsep yang jelas dan juga melalui aktiviti perniagaan. Jadi kalau mengikut pula Aristotle, beliau menggunakan perkataan ethnos ataupun disebut sebagai yang dimaksudkan dengan kelakuan ataupun adat ataupun sifat yang berkaitan dengan tindakan manusia. Kalau dalam bahasa Inggeris, etika juga disebut sebagai ethics, yang bermaksud ilmu yang membahaskan tentang moral-moral manusia. Jadi, apakah etika yang digariskan oleh Islam yang mana diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berniaga? Yang pertama, seseorang itu mestilah memahami konsep dan polisi perniagaan. Ini bermakna seseorang itu mestilah pandai dan cerdik dalam melihat peluang pasaran. Okay, kalau dalam perniagaan ini, seorang peniaga itu dia mampu melakukan pelbagai bentuk syarat demi menjalankan perniagaan yang baik dan jujur. Jadi sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ia meliputi dua unsur, iaitu yang pertama
bijak dalam hal pentadbiran ataupun pengurusan. Okey, maksud fatonah adalah pandai dalam hal pentadbiran. Jadi apa yang ia perlu buat adalah ia perlulah merekodkan aktiviti-aktiviti perniagaan secara terperinci supaya dapat menjaga amanah ketika menjalankan aktiviti perniagaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah telah memberikan sebuah konsep yang sangat ideal dalam berniaga, di mana perlunya sebuah catatan rekod yang jelas dalam berniaga. Peniaga wajib menulis untung dan rugi dalam berniaga. Dalam era sekarang, tidak semua peniaga mengaplikasikan penggunaan rekod dalam berniaga. Sedangkan ini merupakan perkara yang penting dalam menentukan untung ataupun rugi dalam bisnes. Bersesuaian dengan era yang penuh IT sekarang, kita boleh juga menggunakan rekod secara online, iaitu Excel dan sebagainya. Tiada lagilah halangan untuk kita tidak merekod sebarang aktiviti perniagaan. Dan kita perlu bijak dalam pengurusan, kita juga perlu bersungguh-sungguh dalam berniaga. Okey, sejarah telah mencatatkan bahawa dengan mengamalkan etika perniagaan menurut Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, para peniaga Arab terdahulu mampu menikmati kejayaan sehingga mereka dikenali hampir seluruh pelosok dunia. Rasulullah SAW ni mempunyai sifat yang sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan perniagaan. Misalnya ketika baginda berniaga barang-barang perniagaan milik isterinya Siti Khadijah binti Khuwailid dari Mekah ke Syam, Rasulullah betul-betul bersungguh-sungguh sehingga semua barangannya yang dijual mendapat keuntungan. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sungguh sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seorang laki-laki dan keturunannya adalah hasil dari usahanya sendiri, yang mana usahanya itu adalah halal. Ini adalah daripada riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, sifat bersungguh-sungguh dalam usaha merupakan modal yang dasar bagi para peniaga untuk berhasil dan mencapai kejayaan dalam perniagaan. Okey, seterusnya etika yang kedua akan dibincangkan oleh sahabat saya, iaitu Nur Fatin Amni. Dipersilakan Nur Fatin Amni. Hai, terima kasih kepada saudari Najihatun Amni. Seterusnya, saya Nur Fatin Amni binti Syarudin akan menghuraikan tentang etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, iaitu larangan monopoli atau ihtikar. Jika anda tidak tahu, monopoli ialah membeli stok barangan keperluan masyarakat. Kemudian, barangan tersebut dihimpun dan disorok dengan tujuan menaikkan harganya berlipat kali ganda dan dijual sedikit demi sedikit dengan mengeksploitasi keperluan orang ramai. Para ulama daripada semua mazhab tidak berbeza dalam mendefinisikan maksud monopoli barang atau al-ihtikar. Di sini saya akan sebut beberapa definisi al-ihtikar di sisi para ulama pelbagai mazhab. Daripada Imam Al-Nawawi mendefinisikan monopoli barang sebagai seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk dijual belikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, malah disorokkannya agar dapat menjualkan barang dengan harga yang lebih tinggi. Seterusnya, menurut Imam Al-Sya'irazi, monopoli barang atau al-ihtikar adalah seseorang membeli barang pada waktu harganya tinggi dan menahannya bagi tujuan menaikkan harganya. Kemudian, daripada Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa monopoli barang atau al-ihtikar adalah penjual barangan menyimpan barangan kerana menunggu harga dinaikkan. Seterusnya, menurut Imam Al-Haskafi, monopoli barang adalah membeli makanan atau selainnya dan menahannya sehingga tinggi harganya selama 40 hari. Kemudian, menurut Imam Al-Babarati, menyebutkan bahawa monopoli barang adalah menahan makanan dengan tujuan menunggu masa yang sesuai yang menaikkan harganya. Seterusnya, yang terakhir, menurut Imam Al-Baji, monopoli barang adalah menyimpan barang yang dibeli dan meminta untung dengan turun naik harga pasaran. Jadi, pada asasnya, Islam sangat melarang amalan monopoli komoditi dalam setiap aktiviti perniagaan. Islam mengajak pemilik-pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan melaburkannya, serta melarang mereka daripada memekukan dan tidak menggunakannya.
maka pemilik tanah tidak boleh membiarkan tanahnya daripada tidak diusahakan pertanian apabila masyarakat memerlukan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian juga dengan pemilik kilang, di mana manusia memerlukan produknya. Kerana ini bertentangan dengan prinsip istiqlaf, iaitu amanah pinjaman dari Allah SWT. Islam tidak membenarkan pemilik wang untuk menimbunnya dan menahannya daripada peredaran. Sedangkan masyarakat dalam keadaan memerlukan untuk menggunakan wang itu untuk projek-projek yang bermanfaat dan dapat membawa kesan berupa membuka peluang pekerjaan kepada penganggur dan menyemarakkan aktiviti ekonomi. Tidak hairanlah jika Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap mementingkan dirinya sendiri dengan ancaman yang berat. Allah SWT berfirman dalam surah Taubah ayat ke-34 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab yang seksa yang tidak terperi sakitnya." Okey, di sini Islam memberikan batasan terhadap pemilik harta dan membangunkan dan melaburkannya dengan cara benar menurut hukum syarak, tidak bertentangan dengan akhlak, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Ia juga tidak bertentangan dengan kemaslahatan sosial kerana Islam tidak memisahkan ekonomi dengan akhlak. Justru, pihak pemodal dalam Islam tidak sama dengan teori materialistik. Dengan ini juga, Islam mengharamkan perbuatan mengembangkan harta dengan cara ihtikar. Rasulullah bersabda yang bermaksud, Suraish berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mash'ar dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun, iaitu bahan makanan, dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin, maka ia telah berdosa. Riwayat Ahmad. Ancaman ini dilakukan kerana orang yang menyimpan barangan tersebut ingin membina kekayaan di atas penderitaan orang lain tanpa mempedulikan apakah mereka kelaparan atau menderita. Yang penting, dia mendapat keuntungan yang begitu besar hasil pengumpulan harta dengan cara ihtikar ini. Semakin masyarakat memerlukan barangan berkenaan, semakin dia menyorokkannya dan semakin mudah harga barangan tersebut naik di pasaran. Ajaran Islam sangat menentang keras amalan ihtikar ini kerana ia merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam perniagaan sehingga merugikan pihak lain. Ini dapat merosakkan perniagaan Islam. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Naimatul Nazuha binti Bakar akan mengupas salah satu etika dalam aktiviti ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran. Saya yakin semua faham apa yang dimaksudkan dengan konsep pembaziran. Akan tetapi, rata-rata masyarakat cenderung untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan pembaziran? Adakah apa yang anda faham selama ini erti sebenar pembaziran? Oleh yang demikian, dalam dokumentasi ini saya akan menghuraikan serba sedikit mengenai konsep pembaziran. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, pembaziran ialah perbuatan atau hal yang membazirkan tenaga, wang dan sebagainya. Ringkasnya, pembaziran merupakan perkara yang perlu dielakkan. Dari sudut perspektif Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada berfirman melalui surah At-Taha ayat 81. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Iaitu yang bermaksud, makanlah di antara rezeki yang baik
yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Dengan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini membawa maksud makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam melakukannya, di mana kalian mengambilnya melebihi keperluan dan melanggar apa yang telah aku yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, yakni aku akan murka kepada kalian. Manakala, menurut tafsir jalan lain pula, bagi ayat makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, ia bermaksud nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian. Ayat dan janganlah melampaui batas padanya seumpamanya kalian mengingkari nikmat-nikmat itu. Bagi ayat yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian pula bila dibaca yahilla, artinya wajib kemurkaanku menimpa kalian, dan jika dibaca yahulla, artinya pasti kemurkaanku menimpa kalian. Seterusnya, bagi ayat dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, lafaz yahlil dapat pula dibaca yahlul. Manakala bagi ayat maka sungguh binasalah ia, membawa maksud terjerumuslah ia ke dalam api neraka. Penerangan sebentar tadi, ayat di atas membincangkan larangan membazir. Ayat di atas juga berhubung kait dengan ayat 141 surah Al-An'am. Allah berfirman bahawa makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik atau mengutip hasilnya dengan mengeluarkan zakat. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Mengenai firman tersebut, Ibnu Jarir memilih pendapat Asa yang menyatakan bahawa hal itu merupakan larangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Tidak diragukan lagi bahawa tidak berlebih-lebihan itu adalah benar. Sudut pandang As-Sunnah pula, dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sabda Nabi SAW sebagai penerang, iaitu kulu washrabu walbasu min ghairi israfi wala makhillah, iaitu yang bermaksud makan, minum dan berpakaianlah dengan tidak berlebih-lebihan dan sombong. Maka, kesimpulannya, etika mengelakkan pembaziran dalam aktiviti ekonomi mampu mengubah sistem ekonomi kita. Lebih-lebih lagi, dunia kita mengalami pandemik COVID-19 pada masa kini. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Diharap penerangan yang telah dihuraikan sebentar tadi dapat memberi sedikit sebanyak pencerahan mengenai tajuk ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa dengan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.